Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam satu hantaran di Facebook, Sam Gaz, seorang pemimpin Parti Pakatan Harapan ataupun pemimpin daripada Kerajaan Madani, membuat satu hantaran yang mengingatkan kita semula bahawa Tun Mahathir kini makin lama makin pelupa. Apa yang terjadi? Mudah ceritalah. Pada pilihan raya 2023, Mahathir hilang deposit kala di Parlimen Langkawi. Masalahnya apabila Mahathir kalah dalam pilihan raya itu, apa yang Mahathir dakwa? Dia kata dalam laporan di Malaysia Kini, di Utusan dan di Harian Metro, ada menulis bahawa Mahathir dakwa dia hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Dan dia menuduh sebenarnya musuh politik dia yang menang pilihan raya itu main rasuah. Siapa yang menang itu? Mahathir menuduh parti yang menang yaitu Perikatan Nasional menggunakan kaedah rasuah. Sebelum saya teruskan ulasan ini, kita tengok dulu berapa keputusan dalam pilihan raya itu. Pada pilihan raya tahun 2022, untuk Parlimen P4 Langkawi, Mahathir kalah teruk apabila hanya dapat 4.566 undi sahaja. Dikalahkan teruk oleh calon Perikatan Nasional yaitu Muhammad Suhaimi bin Abdullah dengan majoriti luar biasa yaitu 13.518. Mahathir pula kalah kepada calon Pakatan Harapan Zabibi Yahya yang dapat 5.417 undi. Mahathir dakwa dia kalah dalam pilihan raya itu kerana rasuah. Dan rasuah itu didakwa dibuat dengan wang ringgit 100. Kata Mahathir Mohamad, saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana di Langkawi yang juga kawan saya, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Kata Mahathir, saya tanya lagi berapa duit dia dapat? Dia jawab 100. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan 100? Dia jawab, duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14.000 undi hanya kerana rasuah, kata Mahathir. Tapi lihat, apa yang netizen nampak ialah sekarang Mahathir pula dilantik menjadi penasihat AG4 bersekongkol berkawan pula dengan Perikatan Nasional yang dia tuduh menyebabkan dia kalah dalam pilihan raya itu. Lihatlah. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya kongsikan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak dapat melawan penyakit karena imun badan kita yang bodoh dan lemah. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, ia tidak dapat melawan penyakit dari dalam, lalu kita sengsara. Tapi dengan adanya terapi imun Transovector for Life ini, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, lalu menyerang penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dengan adanya kekuatan imun badan yang hebat ini, maka kita boleh menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, dan juga halal. Jangan kau tangguh-tangguh lagi, terus dapatkan nombor telefon dan WhatsApp sekarang. Saudara-saudara sekalian, dalam satu pendedahan pada tahun 2023 ini, Julai 14, Mahathir mendakwa dia hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Dia mendedahkan kononnya ada wang RM100 diedar oleh calon lain. Kata Mahathir dia hilang 14.000 undi kerana rasuah. Bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu ditemui selepas menyempurnakan Majlis Penutup Program Kepimpinan Perusahaan Kecil dan Sederhana. Mengulas lanjut, Mahathir berkata pengundi seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk pada politik wang. Jangan buang undi sebab kamu dapat rasuah, katanya.
Pada PRU 2022, Mahathir yang menerajui pejuang selepas disingkirkan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, bukan sahaja tewas di Parlimen Langkawi, malah turut kehilangan wang depositnya. Dia sekadar meraih 4.566 undi. Kerusi tersebut dimenangi oleh calon Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, itulah dia apa yang kita jumpa sekarang ini. Apa yang kita jumpa ialah penafian daripada calon yang terbabit. Bagaimanapun pada Jun tahun lalu, dia berkata parti politik yang menandatangani proklamasi Melayu semuanya bersetuju untuk menyokong PN yang diterajui oleh PAS dan Bersatu dalam PRN akan datang. Pada masa yang sama, Mahathir juga dilaporkan bersedia mencabar mana-mana pihak untuk membuktikan bahwa dia pernah terpalit dengan amalan rasuah. Kata Mahathir, orang cakap saya juga pernah terbabit rasuah. Buktikan perkara itu. Saya terbuka dalam hal itu dan Anda boleh geledah mana-mana jabatan untuk siasat perkara itu. Jangan cuba merendahkan saya dengan mengaitkan saya cuba lawan rasuah, sedangkan saya pun terbabit rasuah. Itu satu dakwaan jahat, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jarang sekali Anwar Ibrahim membalas atau menyekolahkan orang. Biasanya Anwar Ibrahim akan berdiam diri dan tidak akan menjawab apa-apa persoalan. Tapi kalau dah tak tahan lagi, pasti dia akan menjawab juga. Kali ini Anwar Ibrahim sekolahkan pemaju hartanah. Ini rupa-rupanya yang berlaku. Pemaju hartanah, proyek perumahan berskala besar, telah disekolahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Perancaran Residensi Aman Madani. Kata Anwar, saya kurang puas hati mengenai aspek pendidikan dalam proyek-proyek baru. Proyek berskala besar harus memenuhi konsep pembangunan madani. Kalau sekolah jauh, tadika tidak ada. Bagaimana ibu bapa hendak urus anak-anak? Ini bukan soal kecil. Semua ini mesti diberikan perhatian serius, kata Anwar Ibrahim. Semua proyek perumahan besar di bandar maupun luar bandar perlu mengikut konsep pembangunan menyeluruh dan menitik beratkan keperluan rakyat. Apa sebenarnya yang kita nak hurai di sini? Yang kita nak hurai dan ulas ialah Anwar Ibrahim tidak peduli siapa orang itu. Orang kaya kah, pemaju kah, kontraktor kah, dia akan langgar saja. Maknanya Anwar Ibrahim tidak ditaja oleh sesiapa. Anwar Ibrahim tidak diikat oleh sesiapa. Oleh kerana dia tidak ditaja, oleh kerana dia tidak terikat, oleh kerana dia tidak ada apa-apa hubungan dengan mereka, maka mudahlah dia untuk sekolahkan semua orang. Mudah cerita, kalau Anda terikat, diikat, terhutang budi dengan seseorang, khususnya para pemaju-pemaju ini, yang mana ada yang mungkin memberikan Anda dana, atau memberikan Anda sumbangan, atau memberikan Anda sesuatu yang mengikat, antaranya mungkin rasuah, Anda pasti tidak berani menegur mereka. Betul tidak? Itu logiknya. Jadi sila tinggalkan komen Anda. Adakah Anda setuju dengan pendapat saya itu? Dengan tanda pagar, kami setuju. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada apa jenis penyakit pun karena imun badan kita yang bodoh dan tidak dapat melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita, sehingga penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita lalu membuatkan hidup kita sengsara. Imun badan yang bodoh juga akhirnya menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini meningkatkan imun badan kita menjadi bijaksana, dididik menjadi bijaksana, akan membuatkan imun badan kita kuat melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita, menghancurkan, menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu dengan itu, apa jadi? Kita boleh melawan penyakit yang dalam badan kita dan dihapuskan terus. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Saudara,
Anwar Ibrahim, apabila beliau berani menyekolahkan para pemaju-pemaju besar seperti ini, membawa maksud Anwar Ibrahim tidak ada kaitan langsung dengan para pemaju itu. Hanya Anwar Ibrahim adalah pemerhati dan juga mahu semuanya berjalan lancar. Berbeza dengan pemimpin-pemimpin yang dicucuk hidungnya oleh para pemaju, oleh para kontraktor, pendana-pendana politik, perasuah-perasuah politik ini, apa jadi? Mereka tidak akan berani sama sekali bercakap, apalagi menegur kesalahan-kesalahan para pemaju. Anwar Ibrahim sudah buktikan dia tiada kaitan dengan mereka semua. Sehingga Anwar Ibrahim membuat kenyataan ini, susulan aduan dan pemerhatian rakyat yang berpendapatan sederhana, yang tidak mendapat akses pendidikan, kesehatan dan keselamatan seperti tadika. Beliau, yaitu Anwar Ibrahim, turut mengarahkan pemaju hartanah proyek residensi Aman Madani untuk menyediakan semula kertas kerja perancangan pembangunan. Di BKL, pemaju perumahan dan pihak berkaitan telah diarahkan untuk berjumpa dengan beliau pada hari Isnin. Satu blok boleh diteruskan, satu lagi saya akan arah. Saya arah tangguh sehingga syarat-syarat ini dipenuhi, kata Anwar. Saya tidak kisah jika ada yang tidak senang dengan teguran saya. Negara ini hanya boleh berubah jika kita semua ubah sikap dan melaksanakan tanggung jawab. Ini proyek besar dan pemaju perlu memberikan kerjasama, kata Anwar lagi. Kalau nak bertanggung jawab, fikirkan mengenai mereka di bawah. Rumah sahaja tidak mencukupi, semua keperluan asas perlu disediakan, kata beliau. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya benar-benar Anwar bercakap tentang kunut Nazila. Baru-baru ini pembangkang dalam pentas himpunan turun Anwar, mereka dengan begitu bangganya mendoakan, membacakan doa kunut Nazila. Tapi berlaku perdebatan di media sosial, terutamanya tentang maksud dan tujuan doa tersebut dibacakan. Seorang mufti telah pun menegur tentang perbuatan tersebut. Dan menurut mufti itu, doa tersebut tidak boleh dibacakan untuk sesama Islam atau Muslim. Jadi mereka sepatutnya lebih peka, kata beliau. Hari ini Anwar Ibrahim akhirnya apa pendirian Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkait dengan doa kunut Nazila. Perdana Menteri menegaskan beliau tidak bersetuju dengan doa kunut Nazila dipolitikkan dan dibacakan kepada mana-mana pihak, termasuk yang beliau sendiri tidak senangi. Apa yang Anwar Ibrahim cakap ini sangatlah penting untuk diketahui oleh kita semua. Anwar Ibrahim betul-betul tidak bersetuju doa kunut Nazila yang suci ini dipolitikkan semata-mata untuk mendapatkan apa yang mereka mahu, atau untuk menarik perhatian, atau untuk kelihatan mereka lah yang paling hero. Itulah sebabnya Anwar Ibrahim kata, tidak boleh dipolitikkan dan dibacakan kepada mana-mana pihak, termasuk yang beliau sendiri tidak senangi. Apabila pendapat Anda semua? Kalau Anda sependapat dengan Anwar Ibrahim, tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami setuju. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya perkenalkan dulu ini produk Transfer Factor for Life. Produk yang diiktiraf oleh dunia kedokteran. Secara umumnya, produk ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, apabila imun badan kita lemah, kita kena penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh, kita juga sukar untuk sembuh daripada sebarang jenis penyakit, daripada yang kecil sampai yang besar. Apabila imun badan kita jadi bodoh juga, ia juga akan menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mendidik, mengajar, merangsang imun badan kita bertindak sesuai, tepat, dan tidak overactive. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, dia juga tidak akan menyerang diri kita sendiri dan dia mengenal mana satu lawan, mana satu kawan. Dengan terapi imun ini, ia juga akan jadi kuat untuk melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Dapatkan terapi imun ini melalui nomor telepon saya yang tertera dan jangan kau tangguh-tangguh karena produk ini diluluskan KKM
halal dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Dapatkannya sekarang, jangan tangguh-tangguh lagi. Justru kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menolak pandangan supaya doa kunut nazila dibacakan kepada pihak yang telah membatalkan peruntukan kepada sekolah-sekolah agama sebelum ini. Kata Anwar, saya percaya mereka pengusaha sekolah agama adalah penyokong setia di sebelah sana, yaitu di Pembangkang. Jadi, mereka patut nasihatlah supaya sempat kita bertaubat, berubah dan memberi sokongan kepada perkembangan Islam, katanya dalam sidang Dewan Rakyat semalam. Anwar, ahli Parlimen PH Tambun, menjawab pertanyaan Muhammad Sani Hamzah, PH Hulu Langat, sama ada beliau bersetuju jika doa kunut nazila dibacakan kepada pihak yang telah membatalkan peruntukan kepada sekolah-sekolah agama sebelum ini. Kata Anwar Ibrahim, saya tegaskan, doa kunut nazila ini tidak harus dipolitikkan. Hatta terhadap mereka yang saya kurang senangi dan bertindak zalim pada sekolah agama rakyat, kata Anwar Ibrahim. Namun, beliau menyarankan pihak Pembangkang untuk menasihati sahabat mereka agar bertaubat dan kembali menyokong usaha memartabatkan Islam secara ikhlas, ulang beliau menerusi hantaran Facebook hari ini. Saudara, inilah sebenarnya pemimpin yang kita mahu. Pemimpin yang bukan memporak-perandakan sesuatu perkara, tetapi menyelesaikan masalah. Lihatlah, inilah pemimpin yang sepatutnya dimiliki oleh Malaysia. Bukannya sikit-sikit nak mempolitikkan sesuatu. Paling teruk sekali, menunggang pelbagai isu, menunggang pelbagai perkara suka hati mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.